A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama lagi pada malam ini di awal-awal tahun Hijrah 1436 ini, yang mana pada malam ini tajuk kita sambungan daripada minggu yang lepas mengenai matlamat perkahwinan yang kedua tuan-tuan, ialah untuk menahan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tujuan kita kahwin tuan-tuan. Ada kerana nafsu dan jiwa kita ini sudah pun menjadi suatu yang bersebati dalam body kita tuan-tuan. Kita tidak boleh lari daripada nafsu. Kalau kita buang nafsu ni, hancur dunia kita tuan-tuan. Kan itu Nabi SAW melarang sahabat baginda yang bernama Uthman ibn Maz'un, yang pernah datang untuk meminta izin dari Nabi SAW supaya diizinkan untuk beliau melakukan kasih tuan-tuan. Amalan kasih ini adalah amalan yang diamalkan pada zaman-zaman dulu. Bila kita sebut kasih ini, ia seolah-olah membuang dan membunuh nafsu tu. Bila sebut kasih ini, pernah sahabat Nabi mari minta nak kasih. Itu zaman sahabat. Sahabat ni nak semayang kuat, nak kasih kemaluan dia tu supaya tidak ingat pada wanita. Kita dah lagi jumpa obat kuat lagi ni, tak ada akal kayu cari kedai payang. Akhirnya obat lebih pada kuat sangat, mati kerana obat terlalu kuat. Obat kuat pada orang. Kalau obat sama kuat dengan kita dah apa? Ni masalah obat lebih kuat daripada kita. Mati kita, kalah kita lah. Menang hak kuat, menang obat, kalah kita. Mati. Ini yang menyebabkan Kementerian Kesihatan memberi peringatan beberapa kali supaya jangan membeli ubat-ubatan yang dijual ini yang tidak ada kelulusan tuan-tuan. Amat bahaya lah. Amat bahaya terutamanya bagi kalangan orang yang dah berumur. Bila umur dah menikah ni, banyaklah yang tidak kuat. Itu cari obat kuat. Tapi oleh kerana obat lebih kuat dari orang, lalu matilah tuan-tuan. Ramai yang mati kerana mengambil bahan-bahan dan ubat-ubatan yang tidak ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan lelaki dan wanita ini berpasang-pasangan tuan-tuan. Dan ini sudah menjadi sunnah alam, di mana Allah Ta'ala menjadikan yang lelaki ini condong pada yang perempuan. Yang disebut oleh Allah Ta'ala, antara tanda yang dijadikan daripada isteri-isteri kamu adanya kasih sayang, mawaddah, dan adanya rahmah. Mawaddah ini, dia wujud antara lelaki perempuan. Mawaddah ni, dia sebut perkataan mawaddah ini lelaki perempuan yang wujudnya sama-sama lelaki ni payah nak wujud mawaddah ni. Dia lain, hubungan lelaki dengan lelaki ni lain tuan-tuan. Lelaki dengan perempuan barulah wujudnya mawaddah.
yang menjadi tanda kebesaran Allah Ta'ala, kehebatannya menjadikan makhluk ini berpasang-pasangan dan dijadikan antara pasangan ini adanya mawaddah. Jadi perasaan inilah yang menghantui kita ni. Bila tidak kahwin, perasaan ini dia makin lama makin banyak, makin kuat perasaan ni. Tidak sama dengan yang dah kahwin. Kan itu Nabi SAW bila datang orang yang baru kahwin, dia marah, cium isteri dia bulan Ramadan. Dia bimbang bagi orang muda yang baru kahwin ini mencium isteri di bulan Ramadan ni, dibimbang takut tidak dapat mengawal. Tapi bila datang orang tu, Nabi kata tak ada masalah, tak ada apa-apa, no problem. Nabi kata untuk tak ada masalah. Ini yang kita katakan mana Nabi melihat kepada orang daripada dua situasi yang berbeza, tuan-tuan. Kerana itulah anak-anak muda yang tidak kahwin ini kekuatannya amat luar biasa, tuan-tuan. Luar biasa. Orang tidak kahwin ni luar biasa. Mari rumah kita, you tengok pakaian dalam bini kita duduk di ampaian pun tak boleh dah dia. Mata nampak lain dah. Kita hak kahwin lama tengok apa benda pun. Tak berasa apa dah. Nak boleh tahu lain. Kita kan itu Imam Abu Hanifah, bila pelanggan dia datang membeli kain di kedai dia, bila pelanggan dia mari, dia marah. Pelanggan dia duduk terus atas kursi yang orang puang baru bangun. Dia tak lagi. Kita tak ada apa-apa, duduk atas kursi, siapa pun tak ada apa tak. Kursi hak anak dara duduk pun tak apa, hak janda pun tak ada apa dah. Ada benda kita ni. Abu Hanifah larang. Kerana hadis Nabi pun ada menyebut bagaimana power nafsu tadi. Walaupun kursi tu orang puang baru duduk, tapi bila orang lelaki duduk di sana ada masalah, tuan-tuan. Ini adalah perkara fitrah yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Inilah yang menyebabkan kebanyakan tempat-tempat tertentu dibuat lelaki suku, perempuan suku, tuan-tuan. Bukan hanya kereta api kita saja, LRT kita saja yang buat kos untuk wanita suku ni, bukan situ saja, tuan. Negara-negara lain bah suku pun ada. Pergi Mekah, pergi Madinah, orang perempuan ada kawasan tempat naik suku, bah tu. Hak lelaki naik belah lain, hak puang naik belah lain. Sekolah suku tidak capur, laki suku, perempuan suku, tuan-tuan. Ini kerana melihat bagaimana suasana di setengah-setengah tempat ini perlu kepada pengasingan tadi. Kerana fitrah yang dibuat oleh Allah Ta'ala bahawa lelaki ini memang mereka ini tidak akan sempurna kalau tidak ada isteri, tuan-tuan. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dengan jelas perkara ini dalam Al-Quran, tuan-tuan. Allah Ta'ala mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu adalah pakaian kepada lelaki, Tuhan kata pada wanita. Mereka itu adalah pakaian kepada lelaki dan kamu adalah pakaian pada mereka. Mana orang tak nikah ni orang tak ada baju. Orang tak nikah ni orang tak ada baju. Tahu saja orang tak ada baju. Kalau mari hujan kau sejuk sejak. Musim hujan tau. Musim hujan tak ada baju kan. Musim hujan malam-malam tau. Hujan duk turun. Dak ke susah kita kata sejuk hujan orang panggil. Kerana dia tu ada baju, dia kata. Dah orang lelaki baju ada orang puan. Orang lelaki baju ada orang puan. Mana dak nikah Tuhan kata nanjang. Mana tak ada pelindung. Ada pelindung. Bila tak ada pelindung tahu sajalah kena panas agak demam. Demam lalu. Orang lain tak ada apa kena panas. Baju ada, boleh menahan diri daripada pancaran cahaya ultra ungu ke apa. Dia tak ada benda. Faham saja. Orang tak ada benda ni. Bila kena cahaya matahari lebih sikit, mulalah kena demam panas.
Kena ruang panas macam-macam lah. Orang yang tak ada baju bila kena hujan umpamanya ketul menggigit, akhirnya terkena penyakit lain pula tuan-tuan. Ini yang kita kata bagaimana tidak boleh sama sekali kita ini hidup tak ada wanita, tak boleh tuan-tuan. Gitu juga wanita tidak boleh hidup mereka tanpa ada lelaki yang telah dibuat oleh Allah dengan peraturan yang maha adil tuan-tuan. Jadi melalui perkahwinan inilah yang diatur oleh agama kita. Yang mana agama kita ni agama yang ada peraturan. Sebab itu kita paling maju sekali, paling ke depan sekali di atas dunia. Tak ada dah agama lain yang boleh hebat macam kita, tak ada. Agama lain tu tak ada pakai peraturan. Ia tak ada pakai peraturan tuan-tuan. Dan telah menjadi suatu perkara yang boleh kita terima belaka bahawa orang yang ada peraturan dialah yang maju ke depan. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira negara. Bila peraturan tu ketat, peraturan tu kemah, dia ke depan. Ke depan. Kita duk selalu sebut kenapa Jepun ke depan, kenapa Korea ni hebat. Dulu bola dia dak hebat mana lah ni, wakil benua Asia kita kata. Nak banding kita dengan dia jauh tuan-tuan. Peraturan dia kemah. Peraturan dia kemah. Tengok kepada peraturan, jauh beza dengan kita. Kita nak buat AES pun duk pakai demonstrasi marah. Nak buat peraturan bukan nak buat huru-hara, nak buat peraturan kata. Kita nak laksanakan peraturan patuh jalan raya, nak suruh orang jalan molek belaka, biar jauh belaka. Allahu Akbar. Demonstrasi situ sini marah buat peraturan. Tambuhnya peraturan tu tuan-tuan. Tambuh jadi jauh ni tambuh. Kita nak jadi liar belaka kita ni. Nak hidup cara liar. Nak bawa berapa pun bawa lah. Langgar siapa pun langgar lah. Yang penting kita nak hidup gitu. Tak maju negara kita pun tak apalah. Ada ke depan kita pun tak apalah. Yang penting kita boleh hidup tanpa ada peraturan yang membatasi kita tuan-tuan. Lalu kita pun mula duk tanya kenapa orang kafir, mereka ni bukan Islam tapi maju lebih pada kita. Inilah rahsianya bahawa kita tuan-tuan tidak suka kepada peraturan ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat peraturan dalam nikah kahwin. Dia tahu tuan-tuan. Dia faham bahawa kita ni sebagai umat manusia ini tidak boleh sama sekali duduk seorang, tak boleh. Kok mana pun kita nak menahan nafsu kita ini. Sampai bila? Sampai bila kita nak tahan nafsu kita ni, sampai bila tuan-tuan? Terutama dalam dunia pada hari ini yang kita tengok memang cobaan dan juga fitnah terlalu banyak tuan-tuan. Dunia hari ini kalau kita tengok terlalu banyak cobaan, berjalan ke sana kemari, tak terlepas daripada pandangan-pandangan pada tempat-tempat yang haram, yang salah. Kita pergilah ke mana-mana. Kalau kita pergilah ke mana-mana, ada saja yang tidak tutup aurat, kita kata. Kita pergilah ke mana-mana pun memang jumpa pandangan-pandangan yang haram kita tengok. Terpaksa kita tengok hadir. Tak tengok nak mandu mana dia kata. Nak pejam mata bawa kereta ikut pergi gitu. Ada orang buat gitu tak? Ke mana-mana zaman dulu senang tak? Naik uta, naik keldar tak laju sangat tak? Mana pandangan tu boleh juga nak alih-alih muka jalan luas zaman dulu. Kita jalan dua lorong selorong, nak alih pandangan, nak tunduk, nak tutup mata. Kerabat naik divider lah. Kalau kita buat begitu, ini yang kita kata dunia hari ni lebih lebih kalau kita tengok keadaannya lebih berat dibandingkan dengan zaman-zaman terdahulu tuan-tuan. Walaupun demikian, statistik orang dulu nikah bawah 20 ramai pada kita. Zaman dia tak bahaya, zaman dia tak teruk mana, tapi orang bini 16, 17 zaman dulu.
Tu zaman dulu. Kalau kita tanya ayah-ayah kita sama dulu, ayah nikah umur berapa? Tak lupa gemung ni dia kata, mu pas 25 dak nikah lagi dak. 25 dak boleh nak tanggung anak orang lagi. Zaman ni umur 25 dak nak tanggung anak orang lagi. Orang dulu 15 16 dak benda dah, boleh buat rumah dah. Rumah tangga nikah. Ada apa anak 5 6 orang. Ada masalah. Ini dunia hari ni tuan-tuan. Kita dapati 25 30 tahun masih lemah untuk mendirikan rumah tangga. Berbeza dengan generasi dulu, datuk nenek moyang kita, yang mana mereka ni hidup memanglah serba susah. Hidup mereka taklah kaya sangat, hidup mereka taklah mewah sangat, tapi masing-masing reda, masing-masing boleh terima. Hak puang boleh terima, hak lelaki boleh terima, tok tua boleh terima. Tak. Hari ni tak gitu. Hak lelaki seorang je boleh terima. Hak puang mula-mula ikutlah dulu kasih selamat tu. Mula-mula bila dah hidup susah, balik Singapura lalu. Tinggal kasih selamat, betul mata kawan tu dah. Nak beritahu ni lah kebanyakan kerana capu terus diri pun tidak reda dengan apa yang berlaku. Ini masalah yang kita sebut kualiti manusia dah mula berkurangan. Kualiti orang tu makin lama nampak makin menurun, yang melihat kepada material melebihi daripada unsur-unsur yang sepatutnya didahulukan dalam perkahwinan Islam ini. Jadi untuk itulah tuan-tuan, Nabi SAW mengajar kita supaya kahwin, tuan-tuan. Tujuannya adalah kerana nak tahan diri ni, supaya ada baju. Ada baju. Kalau lah hak mari hujan, ada baju hujan kita. Kalau lah api, baju bomba tu. Nak apa benda kita, apa benda hak mari, apa benda hak mari. Kalau lah peluru, hak kali peluru, baju hak kali peluru. Tengok pentingnya baju ni. Kita nampak barangan je. Kita nampak barangan je. Kita bukan jenis bahasa kebal kita ni. Bahasa kebal tikam dak luk dak apa. Seperti ulama-ulama terkenal bahasa kebal. Bahasa kebal seperti Sulaiman Ibnu Yasar. Sulaiman Ibnu Yasar, dia turun ke Mekah di pertengahan jalan di Abwa, di luar pinggir Madinah. Di mana di Abwa ini nama terkenal lah. Matinya mak Nabi pun di Abwa juga. Bila siapa di sana, tuan-tuan, dia dengan kawan dia ni berhenti pasang kemah, kemudian apa untuk nak makan. Lalu kawan dia pun pergi cari makanan. Dia duduk seorang di atas hamparang tadi. Tiba-tiba wanita melihat daripada jauh. Oleh kerana Sulaiman ni orang janggut, dia mari, tuan-tuan. Dia mari, dia kata berikan ke kita tak. Dia kata, Sulaiman kata, ambil lah roti hak ada lebih ni, ambil lah. Dia kata, tak, kita nak hak orang lelaki beri ke bini dia. Dia kata, sudah. Dia kata ni setan ni atau nampak pesengan. Dia kata ni bukan mari sendiri ni, hak gini ni. Ni bukan mari sendiri ni hak. Kita lah dengar hak kita masuk kemah lalu dah kita dah. Mau ke tengah pandang, boleh tak ada. Jabat agama pun tak ada situ. Moga padang, dak ni orang bahasa kebal, orang panggil kebal. Tikam dak luk orang panggil. Ni orang bahasa kebal, tak ada baju dak apa gini. Gini tak ada baju dak apa tuan-tuan. Jenis bahasa kebal. Dia akhirnya bila dia dengar begitu, dia kata ni setan ni atau gini, dia kata ni bukan mari sendiri ni pasangan. Lalunya tekuk muka dia dengan dua tangan dia, nangis situ ya. Nangis dia. Kawan ni tengok bila nangis tak jadi nak lah dah. Nangis nak buat mana ya, jenis berasa yoya sorok gini baru jadi. Ni nangis. Tengok akhirnya beredar lari. Saing dia buat balik makanan. Dia kata ada benda, dia kata nampak merah mata. Kata kita sedih. Sedih apa merah bekok mata gini tak benar sabar sedih apa. Kita ingat anak kita mati 2 tahun dulu.
Orang ingat bini dak bekok game dak usah hanu. Ingat bini mati dia kata dak bekok setara ning mata bekok teruk gini ni ada benda. Tolong khabar dia kata. Akhirnya khabar cerita tadi. Pas khabar lalu makanan ada tangan sain dia yang bah makanan tadi. Sedapnya dengar cerita orang tu. Kalau tubik berita gitu sedap. Ia dah dok baca surat khabar muka depan cerita gitu. Tu air teh ada dak cara dah. Celup dengan surat khabar dak apa. Celup surat khabar pun dak apa dah. Dan boleh baca berita tu muka depan tu cerita gitu. SG18 kan tu. Bukan sebarang berita tu nak kata dah. Boleh dengar hok gitu kok. Akhirnya boboh. Makanan baru sedar makanan ada tangan boboh nangis juga dia. Atau Sulaiman Ibnu Yasar aku nangis muna sabar. Mun nangis ke benda. Aku ni menangis kerana Tuhan uji aku atau orang gini kepada aku. Atau aku nangis dah mun nangis ke benda mu. Dia kata mun nangis ke benda. Orang nangis mun nangis ke benda mu. Dia kata aku bekok mata ni muna sabarlah. Kerana ujian besar Allah Taala atau seorang lawan seorang. Sehingga tu seorang lawan seorang bukan hanya main double dah. Kalau main bergu lain dia kata. Lain sikit bergu ni. Malu juga. Nak wak-wak mau getuk lebah ni. Dia ulama besar Madinah. Antara ulama 7 orang ulama besar Madinah. Sulaiman Ibnu Yasar tu. Main sehingga gini kata bukan senang dia kata. Dia kata kita nangis kerana Tuhan atau kita pergi kedah. Kalau Tuhan kita bos ini jeluah dah tak ni dia kata. Jeluah dah atau kita nangis. Kita nangis mengenangkan Allah Ta'ala sayang kita lagi hamba kita pergi kedah dia kata. Sebab kalau dia bos ini memang jeluah lama dah. Memang selerok dah tadi dia kata. Tu yang kita duk nangis. Akhirnya dua-dua tu pergi ke Mekah. Lepas dia tawah dia sa'i apa. Dia pun duduk di Hijri Ismail. Dia pun duduk depan Kaabah tertidur dia. Dalam tidur mari Nabi Yusuf alaihi salam. Dia tanya mu siapa ni? Dia kata aku nama Yusuf. Dah Yusuf mana tu? Yusuf As-Siddiq Tuhan cerita dalam Quran tu. Ya tu ya. Oh hebat dia kata Nabi Yusuf. Dengan isteri pembesar Mesir tu hebat Hebat mu boleh kawal dirimu. Ketika Zulaikha kejar mu boleh lawak. Kata Nabi Yusuf dan mimpinya dengan orang perang di Abwaq lagi hebat daripada aku. Ini cerita kita kata tuan hak tak ada baju pun tak apa hak gini, bahasa kebal hak gini tikam tak lu. Ni hak susahnya kita ni. Mari hujan kau gagas. Jok lalu dak. Mari panas kau habis ruang panas kena dak. Mari api kau necuh habis dak. Tu gitu. Orang tembok kau mati lalu dak. Jadi tak ada pakaian pelindung tu tak ada tuan. Jadi kita nikah tujuannya untuk cari pakaian pelindung. Jadi kalau orang tembok kurang-kurangnya baju kali peluru makna dah. Tembok pun baju kali peluru. Kalau lah kena body dah apa lagi. Bahan depan dia mati juga. Habis kurang-kurangnya nisbah tembokkan tadi taklah bahaya sangat. Tak bahaya sangat kerana orang tembok ni biasa orang tembok ke body. Kan dia orang tembok kepala. Payah nak kena tembok kepala, orang tembok ke body lah. Dah kita pakai baju kali peluru di body. Ada kurang-kurang tembokkan tu dak elok orang panggil dak. Kalau cedera pun dak teruk sangat. Ni hak jadi masalah hari ni. Ialah yang tak ada baju, tak ada pakaian. Bila terkena saja tembokkan jeluah lalu dah. Tuan. Selerok lalu dah, rebah lalu dah. Ini yang mana Nabi SAW memberitahu kita tuan-tuan dalam satu hadis di mana baginda SAW menyebut wa fi bud'i ahadikum lahu sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Qal ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizr. Qalu bala. Qal fakadzalika law wada'aha fil halal kana lahu fiha ajr.
Hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Imam Nafsa'i dan juga Imam Ahmad, tuan-tuan. Jadi maksud hadis ini, Nabi SAW mengatakan pada kemaluan ni, pada kemaluan kamu itu boleh buat sedekah juga. Kita ingat sedekah dengan pitih yo tak. Hari-hari Jumaat yo. Lalu tong hulu pitih yo. Ingatkan sedekah dengan pitih. Hari-hari dak ingat bawa pitih. Sedekah dengan senyum. Orang tengok senyum, pitih dak boh. Senyum saja, sedekah juga dia kata, walaupun dak boh pitih pun sedekah juga. Kerana Nabi kata senyum itu sedekah tu. Hari dak bawa pitih lah. Kalau hari bawa pitih senyum juga, dak mau sabar gitu lah. Tuan nak kata wahai, itu yang kita faham lama ni. Bahawa sedekah ini hendaklah melalui senyum, melalui duit. Kita dak faham. Itulah sedekah, tuan-tuan. Lalu Nabi SAW memperluahkan makna sedekah tadi. Lalu dia sebut bahawa pada kemaluanmu pun boleh sedekah juga. Tengok. Banyaknya anggota boleh sedekah ni. Tangan boleh sedekah. Mulut kita memberi ucapan yang baik, nasihat ke orang, sedekah juga. Sedekah dalam hadis Nabi menyebut ala kulli mu'minin sadaqah. Riwayat lain kata ala kulli muslimin sadaqah. Dia kata mestilah pada setiap orang muslim itu kena sedekah. Tu Nabi kata gitu. Dalam satu hadis nak khabar kita kena sedekah belaka. Dan riwayat menyebut setiap orang Islam kena sedekah. Lalu sahabat Nabi berkata, kita ini Nabi tak ada pitih. Kita tak ada pitih, tak ada harta nak sedekah ni. Kita ni bukan jenis buat seberharta macam orang lain. Orang lain tak apalah. Gerang tanah saja 5 beg dah. Hak gitu tak apa nak sedekah. Itu ni kok api merah semua dah. Nak kata ruan ni dah. Ini ujian Tuhan pada kita. Nabi kata kalau mu tak boleh nak keluarkan duit, tak apa, mu beri rank mu beri tenaga mu tolong, sedekah juga. Sedekah juga walaupun mu tak ada pitih, mu pergi tolong orang, sedekah juga. Ni dak tengok dulu kanda tu ada dak kain pelekat. Tak ada kain pelekat dak pergi usung. Lok gitu lah. Tu ada 4 orang duk akak kandung, duk erek wagi ke dalam kubur. 4 orang hak lain duk tengok jauh. Moga kai pelekat tak ada tu. Kalau tampak kai pelekat setikat dengan tali rupiah, ramah lalu. Nak kata ni, nak kata orang bawa orang mati pun payah nak sedekah dah kita dah. Tak usah orang hidup. Jadi kalau mu dak boleh nak beri duit, ambil kata mu sedekah dengan pitih. Mudah sedekah dengan pitih mu, berilah rem mu, tenaga mu, bantulah orang. Lalu kata mereka kita bukan ni bahasa gagah. Jual apa? Sukan Asia ke apa benda? Jual sukan Asia, akak berapa ratus? 200 kilogram ke berapa? HPP. Tu orang kita tu. Ni orang gagah Malaysia tu. Dia kata kita rank tak ada macam HPP tu, tak ada Nabi. Kita rank tak gagah kita ni. Tulang pun khatak-khatak dah bunyi semua dah. Nak kata bukan ini bahasa nak akak berat gua. Ni kata Nabi kata mu dak le wi rank dak apa. Mu dak le wi tenaga dak apa. Kata Nabi kata mu nasihat kau orang, mu cakap molek sudah. Mu jangan duk laknat orang, duk kata orang situ sini. Jangan duk cari kepada salah orang, jangan duk cari wasiat orang, cakap molek sudah, sedekah dah tu. Jangan duk tebang cakap hak punah-punah, jangan duk tebang cakap orang dak berakhir, jangan. Cakap hak bagus-bagus, zikir ke Tuhan, nasihat ke orang, baca Quran, padan dah sedekah dah. Dia kata sedekah dah. Dia kata dia lagi kita dak anda habis cakap-cakap ni. Kita kata lain, orang faham lain. Itu ni bak cakap ni orang salah faham semua. Itu ni orang kata lain, dia faham lain. Jadi susah kata. Kita cakap dak anda, kita nasihat ke dia. Orang kata lain, dia kata lain tau. Tu gambar kita tau. Gambar kita di borang tu. Jatuh bawa skirt orang perang tu.
Kita nak tunduk ambil kan, orang kata kita sekodeng tau. Akhir kita cakap molek dah, kita kata dah ada dia ni tau. Kita kata dah cik, tu akak sikit kain ni saya nak ambil gambar. Oh, ya rengok gitu, marah lalu. Orang nak ambil gambar siap dah, bawah tu bukan nak ambil gambar bawah skirt dia. Tengok, cakap tak pandai, orang panggil cakap tak pandai, cakap tak pandai. Tengok, dia sebut cakap tak pandai ni bahan dia orang saja. Bahan dia orang saja. Orang nak benda lain, cakap tak pandai. Ayat ayat dia salah, bukannya apa. Nyebabkan orang dengar pun jadi mana ni nampak ni. Dah nak ambil gambar suruh akak skirt, nak ambil gambar pula. Dah tak marah kau orang main dengar gitu. Hari ni kita kata kita tak pandai, Nabi cakap-cakap kita tak pandai. Dia kata, Nabi kata mu tak anda cakap kau, mu jangan camek kau orang sudah. Mu senyap aja. Mu tak nyusah kau orang, sedekah dah. Sedekah dah, bukannya sedekah ni payah sangat. Mu tak nyusah kau orang, mu tak camek orang, mu tak menyebabkan jadi rusing orang, padan dah, mu sedekah dah waktu tu. Tak perlu susah-susah. Itu tu nak buat perkara tu perkara ni dengan niat kita molek tapi memudaratkan orang ramai tu. Niat bagus tapi memudaratkan orang ramai. Tu tak jadi sedekah juga gitu. Jadi nyusah ke orang. Niat bagus. Kita tengok menyusahkan orang ramai. Hari ni yang kita sebut mu nak sedekah tak payah. Mu jangan nyusah ke orang sudah. Orang tak serabut kepala, tak ada masalah, padan dah. Gitu dikira sedekah dah. Tak ada peti, tak ada reng, tak ada nasihat apa pun, tak apa dah, pakai dah tuan-tuan. Lalu Nabi mengatakan bahawa pada kemaluan kamu itu boleh sedekah. Lalu para sahabat yang selama ini memahami sedekah dalam bentuk yang sepik, mereka merasa hairan. Mereka tanya Nabi kita, mereka tanya pada Nabi kita, adakah seseorang itu memuaskan nafsu dia boleh pahala juga Nabi? Tengok. Dia soal ke Nabi tuan-tuan. Kita dah aja dengar sedekah gini Nabi, takat ni tak ada lagi. Orang-orang duk ceramah, sahabat-sahabatmu duk mengajar. Kita dah aja dengar lagi sedekah boleh mari ikut tu. Kita duk dengarnya mari ikut tangan. Mari ikut mulut. Kita duk dengar ni. Mari ikut reng tolong orang mana sabar. Ni mari ikut bawah ni pun. Sedekah juga. Allahu akbar. Dia kata pelik Nabi ni. Ilmu hak muwi hari ni pelik. Jadi tolong explain sikit lah. Makna tolong terang kalau mu berhenti situ noktah situ aku balik pakai ngiga tak tahu lah. Apa ya jadi sedekah dah. Aku siang malam aku mikir dak lepas. Dia minta penerangan dari Nabi supaya terang ni kok mana yang boleh sedekah situ tu. Cuba khabar molek juga. Mana seolah gitu. Ni sahabat. Dah, daripada sini kita ngaji boleh ilmu. Kalau tak nak tahu pasal dah, pas kita tak tahu dah. Apa benda sedekah guana dah. Kita tanya dah. Tapi mujur sahabat kita tanya dah zaman Nabi, jadi kita terima siap dah. Kita baca malam ni siap dah apa benda yang ada di sebalik perkahwinan dan sedekah dengan hubungan suami isteri tadi tuan-tuan. Kata Nabi kalau mu tak faham juga, mari nak terang ni, nak explain ni. Cuba tengok Nabi memberi penerangan yang jelas. Ini sifat Nabi tuan-tuan dalam bab tabligh dia ni nombor 1 dia. Dalam bab menyampaikan dengan fatanah kebijaksanaan dia khabar tu kita tak boleh nak lawang tu. Pandai cara dia khabar tu. Cara dia cakap pandai. Ayat kena pendek, jelas, terang benderang, tak ada timbul syok lagi dia tu. Kita nak ambil gambar pun kelahi ngah agak. Nak ambil gambar kita bukan nak ambil gambar hak kita diri dah tu kalau ikut tau. Marah dah orang hanya. Tengok. Cakap penerangan tu tak siapa tu tak. Kata dia tuan-tuan araaitum. Dia bawakan satu keadaan yang sebaliknya. Baru mu boleh faham. Kalau aku cerita sebelah gitu saja mu kurang faham. Aku cerita kalau lah yang sebaliknya. Baru mu boleh beza cara Nabi dalam bab penyampaian tau.
Ni aku kata mu dengan bini mu boleh sedekah. Jadi mu tak faham tu, aku pusing opposite. Aku pusing berlawanan itu kalau mu buat dengan orang lain kan. Kalau aku kabur dengan bini mu tak faham. Aku kabur ke orang lain, mu buat dengan orang lain. Gimana ni yang disebut oleh Nabi, penerangan dia ni tuan-tuan. Katanya ara'aitum law wada'aha fi haramin. Ada pada pandangan kamu yang kamu duk fikir, kamu duk cuba tengoklah dengan akal kamu, kalau dia bubuh di tempat yang haram. Kalau dia bubuh di tempat yang haram, bubuh syahwat dia lah, bubuh nafsu dia tu, bubuh syahwat tu di tempat yang haram, akana alaihi wizrum, bukankah boleh dosa pergi? Bukankah boleh dosa kalau pergi bubuh tempat hadak kena? Tu tengok macam mana cara penerangan Nabi, para anbiya ni. Kalau tak faham sebelah, aku bawa opposite dia, aku bawa berlawanan, supaya dua dahak munafik berlaku. Dan dua situasi boleh buat beza, boleh faham sendiri. Kata orang ramai, ya Nabi betul, kalau kita bubuh tempat salah memang dosa pergi kita. Bubuh di tempat hadak kena, dosa kita tuan-tuan. Lalu jawab Nabi, kalau mu boleh terima dah gitu, fakazalika, begitulah juga law wada'aha fil halal, kalau dia bubuh di tempat yang betul, di tempat yang halal, kana lahu fiha ajr, dia mendapat pahala daripadanya tuan-tuan. Inilah tujuan yang kita nak melihat di sini, bagaimana kita nak bubuh nafsu ni di tempat yang betul. Kerana itu kita nikah, kita nak bubuh di tempat yang betul-betul tepat, bukan sebarang tempat pergi bubuh ngata kali. Bubuh ngata kali, dalam hak perang pun gibuh, dalam hak lelaki pun gibuh juga. Ngata kali supaya air dia tu tak tahu, tak tahu tahu ngata kali. Ni hak kita hidup lah ni. Dah kira buh belaka, dalam hak lelaki pergi bubuh, dalam hak perang pun bubuh juga tak, kita kata. Ini bahasa kita sebut bagaimana manusia ini, yang mana cara yang telah ditunjuk oleh Allah Ta'ala untuk memuaskan. Setiap orang ada nafsu lah ke? Mu jangan duk tunjuk lah, duk pergi depan orang duk cium situ, duk cium. Orang ada nafsu, aku pun ada juga. Tapi peraturan tu, hak tu menjadikan kita ke depan. Itu yang dianjur oleh agama. Bukan orang kata orang Islam tak ada nafsu, tak boleh nak cium bahan rambang gitu. Kita pun ada nafsu. Bahasa Islam ni, kafir pun ada nafsu. Tapi membezakan kita ikut peraturan, orang lain tidak ikut peraturan. Atas sebab inilah matlamat digariskan untuk membezakan agama kita dengan agama bukan Islam. Moga kita tuan-tuan mendapat faedah daripada hadis Nabi tadi, supaya kita masing-masing mengetahui bagaimana hebatnya peraturan undang-undang perkahwinan Islam kita ni, yang menjuruh kita ni ke arah yang diredai oleh Allah Ta'ala. Itulah saja untuk malam ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan dengan matlamat yang lain pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.